Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amr dunya wad din. Nastaghfiruhu, nastahdihi, wa natubu ilaihi, wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini 22 Safar 1442 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2020. 10/10/2020, tarikh keramat, tarikh istimewa pada hari ini. Kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengurniakan kita kelebihan-kelebihan berada dalam majlis ilmu, ya, dikurniakan barakah rahmah serta sakinah ketenangan yang dibawa turun oleh para malaikat, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Maka pada pagi ini kita teruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji jilid 4 berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan, ataupun dalam naskah bahasa Arab yang asal disebut sebagai Al-Ahwal Akhsyasiyah. Sampai ke kita masih dalam perbincangan tentang bab aidah. Kita sampai kepada perkara 4/0 jenis aidah pada muka surat 331. Jenis aidah terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu aidah kerana kematian, yang kedua aidah perceraian. Jadi aidah ni ada 2, satu kerana kematian suami dan satu kerana kematian isteri, ya, satu kerana perceraian. Bila sebut kematian ini kematian suami, ya, bukan kematian isteri. Isteri kalau meninggal, suami tak ada iddah, tuan. Tetapi kalau si isteri, suami meninggal, maka adalah iddah untuk isteri, ya, atas sebab-sebab hikmah-hikmah yang telah kita bincangkan di dalam
kuliah yang lalu. 4.1 iddah kerana kematian. Iddah kerana kematian ialah iddah yang diwajibkan kepada isteri yang kematian suami. 4.1.1 jika perempuan itu mengandung semasa kematian suaminya, maka iddahnya berakhir dengan kelahiran anaknya. Sama ada iddah itu mengambil masa yang panjang atau pendek. Jadi kalau contohnya suami seorang isteri itu mengandung ketika suami yang meninggal, ini berlaku. Suami meninggal, isteri masih mengandung, maka iddah si isteri ini yang kepada suami ini ialah sampailah anak itu dilahirkan, sama ada pendek ataupun panjang. 4.1.2 jika isteri tidak mengandung atau mengandung bukan daripada benih suami yang meninggal dunia, seperti isteri mengandung sedangkan suaminya belum baligh, atau suaminya telah lama hilang melebihi 4 tahun, sama ada dia telah menyetubui isterinya ataupun belum, maka iddahnya adalah dengan berakhirnya 4 bulan 10 hari. Itu dia. Kalau isteri tak mengandung atau mengandung bukan dari benih suami yang meninggal dunia, seperti isteri mengandung sedangkan suaminya belum baligh, mengandung juga tapi bukan daripada benih suami dia, kerana suami dia belum baligh, budak-budak. Suami umur 9 tahun belum baligh, isteri umur 16 tahun tapi isteri mengandung. Isteri ni mungkin berzina dengan lelaki lain kot. Atau suaminya telah lama hilang melebihi 4 tahun. Atau suaminya telah lama hilang melebihi 4 tahun. Mungkin benih suami itu ada disimpan barangkali. Suami hilang lebih 4 tahun, isteri mengandung kerana benih suami termasuk. Mungkin dengan kaedah-kaedah moden sekarang, maka iddahnya adalah dengan berakhirnya 4 bulan 10 hari. Jadi iddah isteri ini 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Surah Al-Azim. Mafhumnya, dan perempuan mengandung tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Itu jelas. Perkara 4.1.1 tadi, itulah dalilnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bila firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, naklah isteri itu menahan diri mereka ini beriddah selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kemudian bila telah habis masa iddahnya itu, maka tiada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik, ini yang diluluskan oleh syarak. Maknanya bolehlah habis iddah 14 hari itu isteri dia tadi, bolehlah sama dia nak berkahwin baru ke, tak ada masalah, sebab iddahnya sudah berakhir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah, dan ingatlah Allah sudah mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Ayat yang kedua ini umumnya merangkumi iddah perempuan yang mengandung dan yang tidak mengandung. Manakala ayat yang pertama hanya mengkhususkan iddah bagi perempuan yang mengandung yang mempunyai hukum iddah yang khusus untuknya. Ini menjadi dalil untuk membezakan iddah perempuan yang mengandung yang kematian suami dengan iddah perempuan tidak mengandung yang kematian suami. Ya, jelaslah. Kat situ ada beza. Kalau perempuan mengandung kematian suami, dia mengandung iddahnya sehingga anak dilahirkan. Kalau dia tu kematian suami tak mengandung, iddah dia 4 bulan 10 hari. Jelas kat situ. Dalil yang menunjukkan bahawa iddah bagi perempuan yang mengandung berakhir kelahiran anaknya ialah hadis Nabi SAW, Anil Miswari Ibni Makhramah radhiyallahu anhu, daripada Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, anna Subai'atal Aslamiyah nafisat ba'da wafati zawjiha bilayal. Subai'ah
Al-Aslamiyah radhiyallahu anha telah melahirkan anak beberapa bulan, beberapa malam selepas kematian suaminya. Faja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Subai'ah ni, Subai'ah ni bertemu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah dia. Fasta'zanathu an tankiha. Subai'ah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk berkahwin. Fa'adina fanakahat. Maka Nabi mengizinkan, maka berkahwinlah Subai'ah ini. Itu cerita dia tuan-tuan, kisahnya begitu. Wallahu alam. Poin 4.2, iddah perceraian. 4.2.1, perempuan yang telah disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan, sama ada dengan fasakh ataupun talak, iddahnya ialah 4.2.1.1. Bagi perempuan yang mengandung, iddah berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung. Ini berdasarkan firman Allah SWT, wa ulatil ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Surah Azim. Maksudnya para perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya, sama ada perempuan itu kematian suami ataupun diceraikan, maka sama keadaannya. Iddahnya adalah sehingga anak itu dilahirkan. Jadi kalau suami yang menceraikan isteri yang mengandung ini, selagi anak itu belum dilahirkan, dia boleh rujuk kepada isteri dia, boleh rujuk pada isteri dia. Tapi kuasa merujuk ada pada isteri. Isteri boleh menolak rujuk si suami. Itu dia. Dan dalam kes di Perak khususnya, apabila si isteri menolak rujuk suami, maka jatuh lagi satu talak ke atas si isteri itu. Jadi talak dua. Itu cerita dia. Wallahu alam. 4.2.1.2, bagi perempuan yang tidak mengandung atau belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid, bermula selepas perceraiannya. Jadi kalau perempuan itu diceraikan, tak mengandung, belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan 3 kali suci daripada haid. Itu yang dikatakan salah satu quru. Jadi salah satu quru ni pun ada khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali suci daripada haid. Kalau mazhab yang lain, kalau tak salah saya mazhab Hanafi 3 kali haid. Itu makna quru. Wallahu a'lam. Tapi kita yang berpegang dengan fiqh mazhab Syafi'i ini, itulah dia 3 kali suci haid. Ini berdasarkan firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Surah Azim. Dan isteri yang diceraikan itu naklah menunggu, yang dah menahan diri mereka ini dari berkahwin selama 3 kali suci ini dari haid. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Surah Azim. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, ini tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kena beritahu. Kalau mengandung, beritahu mengandung. Senang cerita, supaya tempoh iddah itu boleh diubah daripada 3 kali suci haid kepada sampailah anak itu dilahirkan. Itu maksud ayat di sini. Jangan si isteri menyembunyikan status masa dia. Nak cerita, kalau belum tak mengandung, cerita tak mengandung. Kalau dah mengandung, cerita dah mengandung, supaya tempoh iddah itu dikenal pasti dengan tepat. Allah alam. 4.2.1.3, bagi perempuan yang tiada haid, sama ada kerana dia masih kecil ataupun telah putus haid, maka iddahnya adalah dengan berakhirnya 3 bulan selepas perceraian. Ini berdasarkan firman Allah SWT, Auzubillahi wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Surah Azim. Mafhumnya, dan perempuan dari kalangan kamu yang putus asa ini dari kedatangan haid, jika kami menaruh syak ini terhadap tempoh haid kamu, jika kamu menaruh syak ini terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Ini dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid, sama ada perempuan yang dah menopause ataupun mula akhir balik, kalau diceraikan ataupun tak ada haid, mandul lah. Selanjutnya, kalau diceraikan, maka iddahnya 3
bulan disebut di situ. Wallahu alam. 4.2.2 iddah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasakh atau talak tidak wajib beriddah. Hal ini berdasarkan hadis firman Allah SWT. Ini dia tuan-tuan. Kalau dalam undang-undang perkahwinan ataupun undang keluarga Islam, dikategorikan perempuan ini sebagai janda berhias. Dia dah kahwin tapi tak disetubuhi oleh suami dia. Belum disetubuhi oleh suami dia, dia diceraikan, maka namanya janda berhias. Kalau dalam undang keluarga Negeri 9, section 13 dalam kurungan 2, janda berhias namanya. Jadi bila orang jenis orang seperti ini jadi macam ni, bila diisi borang untuk berkahwin kali kedua, dia mesti sebut status tu dengan tepat. Janda berhias, section 13 dalam kurungan 2 kalau Negeri 9, kerana mereka ini tidak wajib beriddah. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Surah Al-Ahzab ayat 29. Ayat yang dibaca tadi berkenaan dengan perempuan yang tiada haid atau yang putus haid ataupun yang belum kembali itu, surah ayat 4 surah At-Talaq. Jadi balik pada ayat 40 surah Al-Ahzab ni, mafhum dia, wahai orang-orang yang beriman, ya allazina amanu idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu berkahwin dengan orang perempuan yang beriman, thumma talaqtumuhunna, mereka kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum sempat kamu setubuhi ataupun sentuhi mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Famatti'uhunna, oleh itu berilah mutaah, ini pemberian sagawati kepada mereka, wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu tuan, dijelaskan situ tentang jenis-jenis iddah. Iddah yang kena kematian suami, iddah kena perceraian, maka jelaskan situ apa jenis-jenis iddahnya dan tempoh-tempoh iddahnya. Itu dia. Wallahu rasuluhu a'lam. Baik, kita pergi kepada perkara 5.0, hukum iddah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa hukum dan kewajipan bagi perempuan yang beriddah adalah seperti berikut. 5.1, perempuan yang beriddah talak. Perempuan yang diceraikan dengan talak, sama ada talak rajai atau talak bain. Talak rajai, talak 1, talak 2, talak bain, talak 3. Mempunyai kewajipan dan hak, iaitu jika talak rajai 5.1.1, jika talak rajai 5.1.1, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri, dan yang afdal ialah tempat tinggal semasa mereka hidup bersama, sekiranya bersesuaian dan tidak halangan untuk mendudukinya. Itu dia. Maknanya suami lah yang kena cari bilik hotel ke mana-mana ke. Isteri, rumah isteri tetap boleh menduduki rumah yang sedia ada. Tak perlu dilambat isteri tu keluar. Itu kaedah dia. 5.1.1.2, menurut syariat Islam, suami wajib memberi nafkah seperti perbelanjaan, pakaian dan lain-lain. Nafkah ini wajib diberikan sama-sama ada isteri itu mengandung ataupun tidak. Hal demikian kerana suami masih berkuasa atas isterinya dan boleh rujuk selama tempoh iddahnya belum berakhir. Walaupun telah bercerai tapi iddah masih ada, maka kewajipan suami beri nafkah tu masih ada dalam tempoh iddah itu. Kerana apa? Kerana suami masih boleh rujuk kembali kepada isteri dia dalam tempoh iddah tersebut. 5.1.1.3, lelaki wajib menetap di rumahnya dan tidak meninggalkan rumah melainkan kerana perkara yang tidak dapat dielakkan. Di sini jelas, wajib menetap di rumahnya. Maknanya masih duduk rumah tapi bilik lain lah kot. Bilik lain, suami tidurlah
Bilik lain ke, kalau tak ada bilik lain tu tidurlah kat sofa ke, kat mana ke. Tinggallah tetap di rumah tu. Ini bersama firman Allah SWT, Auzubillahi askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Mafhumnya, tempatkanlah isteri-isteri yang menjadi aidah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka, supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Jadi haram ni, walaupun duduk sekali pun jangan suami melakukan provokasi yang menyebabkan isteri akan keluar dari rumah tu. Contoh macam Cikgu Syahri buat dengan Cikgu Nurkiah, buat pula dinding pula. Tu jangan. Itu dilarang sebenarnya oleh syarak. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Itu jelas. Nafkah tetap jalan sampailah habis iddah, iaitu lahirnya anak. Begitu juga firman Allah SWT, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Surah Azim. Tadi ayat dibaca askinuhunna tadi, ayat 6 surah At-Talaq. Ini ayat 1 surah At-Talaq. Apa maknanya? Apa mafhumnya? Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Janganlah pula benarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jelas. Jadi suami tidak boleh menghalau isteri keluar dari rumah, melainkan kalau berlaku perbuatan keji yang nyata. Ayat ni semuanya diputuskan oleh mahkamah. Bukan kita suami ambil keputusan sendiri untuk menghalau isteri kita keluar. Tak boleh. Isteri kita ada hak untuk tinggal di rumah kita, rumah keluarga itu, dan selama tempoh iddah. 51.1.4 isteri yang beriddah itu haram mendedahkan dirinya untuk dipinang oleh lelaki lain kerana dia masih terikat dengan suaminya. Bahkan suami lebih berhak atas dirinya daripada lelaki-lelaki lain. Jadi tak boleh, walaupun iddah, suami isteri tidak boleh menawarkan dirinya untuk dikahwini, dipinang oleh lelaki-lelaki lain. Kerana apa? Kerana suami masih ada hak. Haknya di mana? Hak nak kembali rujuk lah pada isteri itu. Jadi secara tepatnya isteri itu, si isteri itu walaupun dia diceraikan, hak suaminya masih ada. Maknanya isteri itu tidak boleh menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh lelaki lain dalam tempoh iddah. Ini berdasarkan firman Allah SWT, Auzubillahi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Ayat 28 surah Al-Baqarah. Mafhumnya, dan suami mereka berhak mengambil kembali, ini rujuk akan sisi itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan nak berdamai. Itu dia. Itulah salah satu hikmah adanya iddah. Kerana suami-suami ini boleh berfikir, suami boleh berfikir semula dengan rasional dan boleh kembali rujuk kepada isteri. Begitu. 51.2, wallahu alam. 51.2, jika perempuan diceraikan dengan talak bain, yakni talak 3. Talak 3 sama ada perempuan itu mengandung ataupun tidak. Tu. 51.2.1, jika perempuan itu mengandung, pertama, suami wajib menyediakan tempat tinggal. Ini berdasarkan firman Allah SWT, Auzubillahi ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maksudnya, wahai Nabi, bila kamu dan makmu nak menceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu ini dengan betul. Wattaqullaha rabbakum, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, janganlah kamu pula yang dibenarkan mereka keluar dari situ
kecuali ini jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ayat ni umumnya menyentuh tiada perempuan yang diceraikan dengan tolak raj'i atau tolak bain. Yang kedua, isteri berhak mendapat nafkah. Ini berdasarkan firman Allah SWT, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Surah Al-Alim. Dan ini jika berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Itu dia. Walaupun nak cerai pun, tetap si suami wajib beri nafkah kepada isteri sampai anak dilahirkan. Yang isteri naklah mendiami rumah yang disediakan suami dan tempoh iddah. Dia tidak boleh meninggalkan rumah melainkan ada keperluan. Contohnya dia memerlukan makanan seumpamanya atau menjual barang kepunyaannya bagi mendapatkan hasil, sedangkan siapa yang akan melakukan kerja tersebut bagi pihaknya. Ataupun dia bekerja satu pekerjaan yang tidak membenarkan dia tinggal di rumah berterusan sampai jam tempoh iddah. Atau isteri itu terpaksa menghilangkan kesunyiannya dengan berbual-bual dengan jirannya. Isteri masih boleh tinggal di rumah keluarga itu sepanjang tempoh iddah. Dalam semua keadaan ini, isteri tidak haram meninggalkan rumahnya bagi untuk tujuan tersebut. Isteri boleh, masih lagi boleh melaksanakan urusan peribadi ini seperti biasa. Boleh bekerja dan yang lainnya biasa, boleh bekerja, berniaga dan bertani dan sebagainya. Larangan keluar dari rumah tanpa sebarang keperluan berdasarkan firman Allah SWT, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Surah Al-Azim mafhumnya, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Janganlah pula ini dibenarkan mereka keluar dari situ. Maksudnya jangan keluar dari rumah lah, masih lagi guna alamat rumah keluarga, bukan alamat lain. Begitu. Sementara dari hadis keluar dari rumah kerana keperluan ialah hadis an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, katanya talaqat khalati, ibu saudaraku telah diceraikan, fa aradat an tujadda nakhlaha, dan dia ingin memetik buah tamarnya. Fazajaraha rajulun an takhruja, tapi seorang lelaki menegahnya keluar. Fa'atatin Nabi SAW, kerana dia perempuan ini mendatangi Nabi SAW. Faqala bala ukhriji, Nabi SAW menjawab, keluarlah dan petiklah buah tamar itu. Bala ukhruji fa juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi, mudah-mudahan kamu akan bersedekah, au taf'ali ma'rufan, atau melakukan kebaikan. Begitu. Jadi boleh, tak ada masalah. 51.2.2, jika perempuan itu tidak mengandung, dia tidak berhak mendapat nafkah. Dia hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga iddahnya selesai. Kalau tak mengandung, dia hanya dapat nafkah, tak dapat nafkah. Dia hanya dapat tempat tinggal saja sehingga iddahnya selesai. Ini berdasarkan hadis dari kisah Fatimah binti Qais ketika diceraikan oleh suaminya dengan talak bain, talak 3. Ada Nabi SAW maqal, bahawa Nabi SAW berkata kepadanya, pada Fatimah binti Qais ni, la nafaqata laki illa an takuni hamilan, kamu tidak akan mendapat nafkah melainkan jika kamu mengandung. Gitu kan. Dia tak mengandung, ditalakkan talak 3, maka dia tak dapat nafkah, dapat tempat tinggal sahaja, ataupun dipanggil sebagai mu'nah, maskan, tempat tinggal. Kemudian 5.2, iddah kerana kematian. Perempuan yang beriddah kerana kematian suami, wajib atasnya perkara yang berikut. 5.1.1, berkabung atas kematian suaminya, iaitu tidak berhias dan mengenakan bau-bauan. Ni dia, bila iddah kerana kematian suami, ada kewajipan yang perlu atasnya. Pertamanya, tempoh berkabung itu ialah dia dinamakan sebagai al-ihdad, berkabung, tak berhias, tak mengenakan bau-bauan, pakaian simple saja, plain saja. Oleh itu tidak boleh memakai pakaian berwarna terang, bercetak, bersolek atau memakai barang kemas, sama ada perak, emas, perak atau lainnya. Jadi kalau pakai baju pun baju plain lah, baju yang tak bercorak, baju kosong. Baju kurung tu kosong, macam baju kurung kat sekolah tu.
Kosong aja, tak ada corak, tak ada apa, tak boleh bersolek, tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai eyeshadow. Yang boleh pakai pun mungkin gloss saja, itu pun kalau bibir kering. Itu je. Mungkin ada orang tanya, kalau dah tak boleh pakai gloss, boleh pakai tak? Apa guna gloss? Untuk menjaga kelembapan bibir. Kenapa? Kerana mungkin kita ada risiko kering bibir yang menimbulkan penyakit, ataupun mungkin keadaan di tempat kita itu yang hawa dia menyebabkan bibir kita cepat kering. Maka pemakaian gloss tak masuk dalam ni. Yang masuk ialah perhiasan makeup, di lipstick dan sebagainya. Itu tak dibolehkan bagi perempuan yang kematian suami yang berada dalam tempoh iddah perkabungan selama 4 bulan 10 hari. Jika perempuan itu berbandingkan, hukumnya berdosa. Kalau pakai juga berdosa perempuan ni, sebab dia hukumnya adalah haram memakai pakaian yang bersolek, haram sama sekali. Walaupun Siti itu dah hantar suami di kubur, larangan itu tetap terpakai sampai 4 bulan 10 hari. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW an Ummah Habibah radhiyallahu anha, daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, sahabiah Nabi SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, an tuhidda ala maitin, berkabung atas kematian suaminya, fawqa thalathi layal, selebih 3 hari, melainkan illa ala zaujin, melainkan kematian suami dia. Jadi tiap-tiap perempuan tak waktu hanya berkabung selama 3 hari je, melainkan kematian suami. Macam kita pun sama, kalau ada kematian kita berkabung 3 hari je. Lepas 3 hari selesai. Tapi kalau bagi wanita kematian suami 4 bulan 10 hari. Illa ala zaujin 4 ashhurin wa ashra, dia naklah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu iddah yang ditetapkan, tarikh yang ditetapkan. Hadis ini menunjukkan bahawa haram seorang perempuan berkabung atas kematian bukan suami. Itu jelas, haram seorang perempuan berkabung atas kematian bukan suami. Dan wajib berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Kalau seorang perempuan ni bosnya meninggal, dia nak berkabung lah atas kematian bos dia, tak boleh, sebab bukan suami. Tapi kalau suami, wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh 3 hari sahaja. Hal ini adalah kerana dalam tempoh ini biasanya seorang tidak mampu menahan sabar dan menyembunyikan kesedihan. Itu tuan-tuan, dia jelas di situ. Kalau perempuan yang berkabung, dia tiada suami, tempoh perkabungannya 3 hari saja. Yang lain semua seperti 3 hari. Yang berkabung 14 hari hanya wanita yang kematian suami. Itu saja, 4 bulan 10 hari. Hadis bersama hadis Nabi SAW an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya kunna nunha an tuhidda ala maitin fawqa 3. Kami dilarang berkabung atas kematian seorang melebihi 3 hari. Illa ala zaujin 4 ashhurin wa ashra, melainkan suami yang dibenarkan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu dia. Wala naktahil, kami tak dibenarkan bercelak. Wala natatayyab, tak dibenarkan pakai wangi-wangian, tak boleh. Wala talbisa thawban masbughan, dan pakai pakaian yang cantik-cantik, melainkan asb, itu sejenis pakaian wanita Arab. Itu dia. Itu je yang boleh. Illa thawba asbin. Waqad
Waqad rukhisa, dan ketika mandi setelah suci daripada haid, rukhisa lana inda al-fitr iza iqtasalat ihdanan min mahidina. Yang ketika mandi setelah suci daripada haid, kami dibenar menggunakan sedikit minyak wangi. Fi nubdhatin min kusti afar, wa kunna nunha an itba'il janaiz. Kami dibenar menggunakan sedikit minyak wangi, kami juga dilarang. Dan ketika mandi setelah suci daripada haid, kami dibenar menggunakan sedikit minyak wangi, kami juga dilarang mengiringi jenazah. Itu larangan bagi orang perempuan. Wallahu alam. 5.2. Wajib meletak di rumah yang mendudukinya selama tempoh iddah. Isteri tidak dibenarkan keluar melainkan ada keperluan seperti mana yang dijelaskan sebelum ini. Adakah hadis berdasarkan hadis Nabi SAW? Hadis ni panjang, kita baca sekali bahasa Arab dan kita terjemahkan. An Zainab binti Ka'b bin Ujrah annal Qurai'ata bin Malik bin Sinan wa hiya ukhtu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akhbaratha annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'alu an tarji'a ila ahliha min bani khudrata wa an zawjaha kharaja fi talabi a'budillahu abqu hatta idza kana bi tarafil qudumi lahiqahum faqataluhu. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskana yamliku wala nafaqah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Qalat fansaraftu hatta idza kuntu fil hujrah aw fil masjid nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amra bi fanuditu lahu qala kaifa qulti. Qalat faradattu alaihi alqissata allati dhakartu lahu min sya'ni zawji. Qal umkuthi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajalah. Qalat fa'tadat fihi 4 ashhurin wa 10. Qala falamma kana Uthman radhiyallahu anhu arsala ilayya fasa'alani an dhalik fa akhbarathu fattaba'u wa qada bihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam mafhumnya. Daripada Zainab bin Ka'b bin Ujrah, Qurai'ah bin Malik bin Sinan, iaitu saudara perempuan kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, telah memberitahu Zainab bahawa dia telah menemui Rasulullah SAW dan meminta kebenaran untuk kembali kepada dua ahli keluarganya, iaitu Bani Khudrah, kerana suami telah keluar mencari hamba-hambanya yang melarikan diri. Sebab saja suaminya menemui mereka di satu tempat, mereka telah membunuhnya. Qurai'ah berkata, aku memohon minta kebenaran daripada Rasulullah SAW untuk kembali kepada keluargaku kerana suamiku telah meninggal, tidak meninggalkan tempat tinggal miliknya dan nafkah perbelanjaan untukku. Nabi SAW bersabda, ya. Qurai'ah seterusnya berkata, kemudian aku beredar, tapi sebaik saja aku berada di dalam bilik ini dalam masjid, Rasulullah SAW pun memanggilku atau menyuruh orang memanggilku, dan aku pun dipanggil menemui baginda. Lalu baginda bersabda, apa katamu tadi? Qurai'ah menjawab, aku pun mengulangi kisah suamiku yang aku tahu sebelum ini. Baginda SAW bersabda, kamu tinggallah di rumahmu itu sehingga iddahmu selesai. Qurai'ah berkata, aku pun tinggal di rumah itu sehingga iddahku selesai selama 4 bulan 10 hari. Sama Qurai'ah ketika pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu, dia telah mengutus seseorang untuk bertanya perkara itu kepadaku. Aku pun memberitahunya dan Uthman membuat penghakiman seperti mana ceritaku. Itu cerita panjang ceritanya. Begitulah. Jadi bila kematian suami ini, maka jelaslah iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dan Qurai'ah ini
ya diarahkan Nabi SAW supaya melaksanakan ihdat ini berperkabungan selama 4 bulan 10 hari, hanya keluar untuk urusan-urusan penting sahaja. Tak dibenarkan berhias, memakai perhiasan, tak dibenarkan sama sekali. Jadi perkara itu berlaku pada zaman Sayyidina Osman, dan Qari'ah lama menceritakan balik apa yang dibuat oleh diambil tindakan oleh, diputuskan oleh Nabi SAW. Kerana kes Fura'an ialah presiden bagi kes-kes seumpamanya yang berlaku selepasnya. Begitu. Adapun anggapan kebanyakan orang awam bahawa perempuan yang beredah tidak boleh bercakap dengan orang lain, atau orang lain juga tidak boleh mendengar suaranya, adalah tidak berasas hal. Ini sama saja, sama ada dalam edah ataupun luar edah. Jadi ada kekeliruan di situ. Sebenarnya perempuan edah, perempuan yang dalam edah mati suami masih boleh berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain. Yang tak bolehnya macam yang kita sebut tadi, tak boleh berpakaian cantik, tak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai perhiasan, emas, perak dan sebagainya di badan, sehinggalah tempoh eddahnya dan tempoh berkabungnya itu berakhir. Wallahu a'lam. Begitulah sedikit kupasan tentang eddah, jenis-jenis eddah dan kewajipan isteri yang menjalani tempoh eddah. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan kesimpulan perkara 53 pada muka surat 349, kesimpulan hukum iddah. Apa yang boleh disimpulkan daripada hukum iddah, dan juga penutup tentang perbincangan berkaitan dengan hukum iddah ini. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaatnya untuk kita bersama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita di orang mati berkata Allah SWT bersama isteri dan anak kita, bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa aku dan ingin sampaikan, mungkin ada kelemahan di mana-mana, saya pun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakukan azza walakum. Ingat, sebab belum berakhir, kita jadi kita peti SOP dan hindarilah, mudah-mudahan kita terhindar dari wabak COVID-19, insyaAllah. Wallahu salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakukan azza walakum. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmana wa tafrangan baiti tafrum ma'suma. Allahumma inna kafi luhuri adaina na'udzuka min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jamhum wa shattit kalimatahum wa zazil lahum sami'un kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menunzil kitab wa yang menjadi sawal zaman ahzab ihzib wa sallallahu fi nusus rahmanir rahimin. Rabbana zidna min fama yakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salama wa amana wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-yawm mubarak min syarri safar mubarak innaka as-sami'ul 'alim ta'lamu la tatawrim la fiha asmuna tatuna fiha samakhul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal billahi wa tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.